Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita telah mempelajari berkenaan dengan tasrif tasrif, perubahan-perubahan kata kerja kepada fi'il mudhari' bermula daripada perkataan yang mempunyai 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Jadi saya simpulkan melalui penerangan ini supaya ikhwah lagi nampak apakah perkara yang perlu diambil nota ataupun diambil perhatian. Pertama, perkataan kata kerja yang mempunyai 3 huruf. Okey, dalam hal ini kalau kita imbau balik pada nota yang lepas, pada fi'il mudhari' dia ada 3 baris sebelum akhir. Dia tak sama. Dia tak sama semua Dia kena lihat pada kamus. Dia ada baris, mungkin dia berbaris dhammah, mungkin dia berbaris fathah, mungkin dia berbaris kasrah sebelum akhir. Sebagai contoh perkataan daraba. Bila kita tengok kamus, perkataan ini dibaca dengan yadribu. Yadribu adalah fi'il mudhari'. Jadi sebelum akhir berbaris bawah. Zahaba. Adakah kita nak baca macam di atas? Yazhibu. Tidak. Bila dirujuk pada kamus, dia dibaca yazhabu. Ha berbaris fathah. Dakhala masuk. Yadkhulu. Dibaca dengan baris dhammah. Jadi untuk 3 huruf dia ada 3 jenis baris berdasarkan ketetapan di dalam kamus. Jadi memang kena merujuk kepada kamus untuk memastikan perkara ini. Barulah kita boleh baca. Kalau saya memukul adribu, saya pergi azhabu, saya masuk adkhulu. Baik. 4 huruf. 4 huruf ni biasanya bentuk dia beginilah. Allama. Allama. Kita tengok ada 4 huruf. 1, 2. Sabdu ni ada 2 huruf. 3, 4. Jadi allama, kaedah dia adalah sebelum akhir kita sambungkan dengan huruf mudhari', iaitu huruf, kita ambil huruf ya lah. Ya, kemudian letakkan huruf ain. Okey, ain, kita letakkan huruf ain, tulis kat sini. Kemudian kita tuliskan huruf lam yang bersabdu. Kemudian kita tuliskan huruf mim. You baris dia, you kena baris dhammah. You al sebelum akhir berbaris bawah. Yu'allimu. Kalau saya mengajar, u'allimu. Baik. Bagi perkataan yang ada alif, akhbara, ada alif. Jadi kaedah dia, alif ini perlu
dibuang. Okey, alif ini perlu dibuang. Kemudian kita tulis huruf mudhari' dia ya. Kemudian kita sambung dengan yang berbaki. Kha, ba, ra. Barisnya yang di sini baris dhammah, yang di sebelum akhirnya berbaris bawah. Jadi kita baca yukhbiru. Kalau saya ukhbiru, ukhbiru, saya memberitahu. Ukhbiru. Okey, untuk saya ukhbiru. Baik. Jadi kita nampak kat sini bila ada alif sahaja dia kena buang, seperti mana di sini. Baik, kita pergi kepada 5 huruf. Ijtahada. Nampak alif kan? Ijtahada, bersungguh-sungguh. Jadi bila nampak alif, dia memang kena buang. Kena buang. Jadi kita letakkan huruf mudhari' dia. Okey, huruf mudhari' dia tetap baris atas. Yang baris depan tu hanya, yang baris dhammah itu hanya pada yang 4 huruf. Yang lain daripada itu kena baris atas. Cuma proses buang ni kena buat juga. Jadi kita sambung dengan yang berbaki. Okey. Bila ada yang kena buang, biasanya untuk baris sebelum akhir dia mesti berbaris bawah. Yajtahidu. Yajtahidu. Dia berbaris, kalau yang ada alif tadi kemudian kita buang, kemudian kita tukar kepada fi'il mudhari', dia akan berbaris bawah sebelum akhir. Sebelum akhir. Ijtahada yajtahidu. Ibta'ada yabta'idu. Jadi kalau saya tukarlah kat yang ni, tukarlah kepada alif. Alif berbaris atas. Ajtahidu. Saya bersungguh-sungguh. Saya berusaha bersungguh-sungguh. Baik. Kalau yang tidak ada alif bagaimana? Macam contoh yang berikutnya, iaitu tata aba. Di awalnya tak ada huruf alif. Di awalnya huruf ta di sini. Bila dia tidak ada huruf alif, maka tidak ada huruf yang dihazafkan, yang dibuang. Jadi kita letak huruf mudhari' di berbaris atas. Kita sambung sahaja dengan mana-mana, dengan apa yang ada kat situ. Ya tasa, dan baris sebelum akhir tidak perlu dibariskan dengan baris bawah, kekal dengan barisnya. Ya tasa'abu. Ya tasa'abu. Kalau kita tukarkan kepada saya, atasa'abu. Atasa'abu. Mudah saja mudah saja, insya-Allah. Okey, yang terakhir, istaghfara yastaghfiru. Yang ini sama juga, alif ini perlu dibuang. Okey, istaghfara, alif ini perlu buang. Kita tambahkan dengan huruf mudhari'. Kemudian tambahkan dengan huruf yang berbaki. Sebelum akhir berbaris bawah. Okey, mana-mana alif yang dihazafkan, biasanya pada bahagian ini dia akan dibaris bawah. Baik, itulah dia
secara kesimpulannya, secara kesimpulannya huruf mudhari'. Huruf mudhari' dekat sini. Kalau untuk saya hamzah lah, Kalau untuk awak ta lah, Baik. Jadi pada huruf mudhari' ini yang penting untuk kita faham, Okey. Apabila kita nak membacakan, sesuatu perkataan, kalau kita tidak tahu asas ini, kita akan keliru bila mahu membaca. Okey, kerana contoh, saya tunjuk ahsana. Okey, kalau saya tak letakkan baris, perkataan ini boleh dibaca dengan ahsana. Okey, ahsana, dia boleh dibaca dengan ahsana. Ia juga boleh dibaca dengan uhsinu. Dia juga boleh dibaca dengan ahsanu. Ahsanu. Ketiga-tiga jenis bacaan ini memberikan maksud berbeza, Ahsana adalah fi'il yang membawa maksud membuat kebaikan. Membuat kebaikan. Kemudian uhsinu, dia adalah fi'il mudhari'. Saya membuat kebaikan. Pelaku dekat sini membuat. Untuk yang pertama tadi, ahsana ni kalau ikutkan bentuknya tu bukan saya, dia, maksudnya dia membuat kebaikan. Uhsinu, saya membuat kebaikan. Ahsanu, dia bermaksud yang ataupun sebaik-baik, sebaik-baik. Dia adalah isim tafdil. Yang kalau kita baca dengan ahsanu. Okey, jadi baris inilah kepentingannya di sini, supaya kita boleh membariskannya dengan cara yang betul. Okey, jadi itu sajalah di antara kelebihan kita mempelajari tajuk ini, kerana kata kerja yang kita nak terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu tidak semuanya 3 huruf selalu ataupun 4 huruf selalu. Okey, jadi kita kena ambil juga perhatian bahawa kata kerja bahasa Arab itu ada sehingga 6 huruf. 3, 4, 5, 6. Tidak dapat untuk dielakkan. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran jazilan.